Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita sambung pembelajaran matematik tingkatan 4 tajuk yang ke-8 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, kita tengok standard kandungan. Standard kandungan yang pertama iaitu 8.1 serakan. Standard pembelajaran 8.1.1 menerangkan maksud serakan. 8.1.2 membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan serakan. Okey, mengikut takrifan, serakan merujuk kepada keluasan sekumpulan data ditaburkan, bermakna ianya merujuk kepada perbezaan antara nilai data tertinggi dan nilai data terendah. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, contoh yang pertama, contoh numerik. Okey, bernombor. Okey, datanya yang tertinggi ialah 150. Manakala yang terendah adalah 45. Jadi beza antara data ialah 150 ditolakkan dengan 45. Okey, so kita dapatlah jawapannya 105. Okey. Manakala contoh yang kedua, okey, ini pelajar-pelajar telah pelajari semasa di tingkatan menengah rendah. Di tingkatan 1 iaitu plot titik. Okey, jadi plot titik sama juga kita merujuk kepada data yang tertinggi yang ini dan data yang terendah yang ini. Okey, jadi beza antara data ialah 16.4 ditolakkan dengan 14.1. Okey, inilah beza antara data bagi plot titik. Manakala contoh yang ketiga juga telah pelajari semasa di menengah rendah iaitu di tingkatan 1. Jadi data yang tertinggi ialah 54 manakala data yang terendah adalah 27. Jadi beza didapati daripada macam mana nak mengira beza sama seperti contoh di atas. Jadi 54 ditolakkan dengan 27. Okey, so kita dapatlah jawapannya 27. Alright. Okey, seterusnya kita lihat pula. Okey, macam mana ini sekadar mengulang kembali apa yang pelajar perlu ingat bagaimana nak melakukan ataupun bagaimana nak memplot batang daun. Okey, contoh data diberikan jisim dalam kg. Jadi kita plotkan batang daun. Okey, 3 ni. Okey, kalau kita melihat kepada data kita terdiri daripada nombor 30 lebih sehingga kepada 60 lebih. Jadi kita mulakan. Jadi 3 ni nombor puluh kita letakkan sebagai batang, manakala nombor daun ni kita ambil nombor di nilai SAR, okey, digit SAR. Jadi macam mana nak buat? Kita mulakanlah. Okey, kita mulakan 50 ada 1, 2 kat sini, 50. Okey, so 0, sifar. 46 kita letak dekat sini, agak-agak dulu sebab ni 46. Okey, kemudian 51 di sini.
Alright, kemudian 35 kita agak dulu, letak je dulu sebab nanti ada nombor boleh diapitkan di situ. Kemudian 48 dia mesti disusun secara menaik digit 1. Kemudian 42. Alright, kemudian 51 kita letak di sini, kemudian 50. Okey, kita tampal kat sini 50 ada 2. Okey, kemudian kita teruskan dengan baris yang kedua 55, 62. Okey, 60, 56 selepas 5, 48, okey 51, 57, 41, 58 dan 42. Last kali 42. Okey, jadi inilah cara bagaimana nak memplotkan batang dan daun. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh plot batang daun bagi data satu set data lah. Kita juga boleh memperluaskan teknik plot batang daun ni untuk membuat perbandingan dua set data. Okey, jadi ini contoh yang cikgu tunjukkan yang seterusnya ni adalah contoh plot batang daun bagi dua set data. Okey, jadi cikgu tak tunjuklah sepenuhnya macam mana nak membinanya sebab tadi cikgu dah tunjukkan di sini. Okey, jadi ini yang kita dapat setelah kita plotkan data di atas menggunakan plot batang daun. Okey. Seterusnya adalah plot titik. Okey, di awal tadi pelajar dah nampak dah plot titik. Plot titik ini juga telah dipelajari semasa di tingkatan 1 di menengah rendah ya. Ini contoh. Ni jisim pelajar dalam KG. Jadi kita nak plotkan titik. Jadi yang pertama sekali adalah kita kena ada kertas graf. Okey, kertas graf. Kemudian kita tengok data kita nombornya terdiri antara 30 sehingga ke 60. Jadi kita skalakan kertas graf kita. Okey, skalakan kertas graf kita, kemudian kita letaklah nilai dia. Okey, jadi dekat sini kalau pelajar perhatikan daripada nilai 30 hingga 40 ni kita ada 20 petak kecil. 20 petak kecil bermaksud setiap 2 petak kecil nilainya 1. Okey, kemudian kita plotkan sama macam tadi, kita plotlah 50 sehinggalah habis, okey, mengikut skala yang telah kita buat dekat sini. Okey, itu 50, kemudian 46 dan seterusnya. Pelajar boleh sambunglah. Okey, bina saja. Bila dah untuk yang pertama contoh 50 yang pertama kita letak di bawah sini, 50 yang kedua di atasnya. Nanti kalau ada kita letak lagi di atas pada garisan 50 yang sama. Okey, kita teruskan. Okey. Alright, itu adalah plot titik yang kita dapat. Sama seperti plot batang daun, ini adalah contoh untuk satu set data. Kita juga boleh gunakan plot titik ini untuk dua set data. Jadi ini contoh dua set data, bermaksud pelajar perlu ada dua set kertas graf lah ataupun dua set potongan kertas graf. Kemudian kita buat yang sama, ulang balik apa yang telah dibuat seperti dalam contoh yang pertama tadi. Okey, kita buat, skalakan dia, kemudian plotkan titiknya.
Alright, kemudian kita ulang. Ni adalah contoh plot titik untuk ujian bulan Mac. Untuk ujian bulan Mei, kita buat di bawahnya. Okey, menggunakan skala yang sama supaya kita nampak dia punya perbezaan. Okey. Okey, so lengkaplah sudah plot titik untuk dua set data. Okey. Jadi kita pergi kepada SP yang kedua, iaitu membanding dan mentafsir dua serakan. Okey, membanding dan mentafsir serakan dua set data. Okey, ini contoh ujian bulan April. Yang ini satu lagi adalah markah untuk ujian bulan Mei. Okey, ini adalah plot batang daun. Jadi macam mana kita nak mentafsir? Dari sini kita nampak daripada plot batang daun ni kita nampak ujian pada bulan mana yang lebih bagus. Kalau kita perhatikan bulan April, ramai pelajar dapat markah antara 41 sehingga 58. Ni kategori paling ramai lah ni kelompok yang ramai dapat markah ni. Okey, ni kelompok paling ramai pelajar dapat markah antara 41 hingga 58. Kalau kita nak mudahkan antara 40 hingga 60 lah. Okey, tapi dekat sini kita nampak okey, markah pelajar antara kelompok yang tertinggi ni sampai ke sini sampai ke 77. Kita nampak dari bulan April tak ada pun pelajar yang dapat markah 70 dan ke atas. Okey, jadi bermaksud markah ujian bulan Mei lebih bagus daripada markah ujian bulan April. Okey, jadi kita dapatlah pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik. Okey, kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut berbanding dengan ujian bulan April. Okey, membanding dan mentafsir serakan dua set data. Jadi kita tadi dah tengok contoh, ada yang satu set data dan ada juga dua set data. Jadi tadi yang pertama, yang sebelum ni cikgu dah tunjuk untuk satu set data. Bagaimana pula dengan dua set data? Okey, yang ini kita menggunakan plot titik. Tadi kita menggunakan plot batang daun. Okey, plot batang daun. Jadi yang ini plot titik sama jugalah. Kita tengok dia punya kecenderungannya ke mana. Okey, di mana yang lebih cenderung pelajar dapat ini bukan tentang markah, ini lebih cenderung ke mana, ke arah mana. Jadi ini kita tengok lebih banyak berada di kelompok 6 sehingga 8.5 berbanding dengan kelas teratai banyak terletak dalam kelompok 8.5 sehingga 9.5. Okey. Jadi kita dapati ini kajian ini tentang saiz kasut saiz kasut murid dalam dua kelas yang berlainan. Jadi kita dapati saiz kasut murid dari kelas mawar ditabur lebih luas. Lebih luas maksudnya dia punya ni saiz ni lebih banyak, lebih besar berbanding dengan kelas teratai taburannya lebih kecil. Okey, lebih kecil. Jadi beza saiz kasut kelas mawar juga adalah lebih besar berbanding dengan kelas teratai. Okey, kalau kita nak kira, kita ikut cara tadilah, mengira data tertinggi tolak dengan data yang terendah. Okey. Sekian.